Ni. Mana? Eh? Weh. Balik. Sekarang kembali. Tidak. Tak balik. Tak balik. Betul. Balik. Betul. Balik. Ya tak lah. Betul. Ni. Cik Mak. Dia tak boleh masuk kotak tu, tak masuk. Saya kena kembali kan? Masuk tu saya. Ni. Ada. Biasa senang-senang ya. Kita masuk bahasa India je okey tak? Saya dia tanya. Pendrai. Yang baru saya beli ni, saya tak ngam, itu ngam. Ni. Oh. Ya. Kejarak ni takut ni tak ngam ni. Dia ni baru ni. Macam mana mak? Ni bateri okey, bateri. Bateri takut dia tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha Pak Habib dan juga sekalian JK Madrasah yang saya muliakan, Tuan Iman, Tuan Ustaz, Tuan Haji, Puan Hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakan kesyukuran kita kepada Allah. Pada malam ini kita tak sambung lagi semula pengajian kita Ar-Rabbani, menyambung tinta tulisan Tuan Guru kita, mudah-mudahan beroleh manfaat bagi arwah dan jiwa kita semua insya-Allah. Dan saya pun lupalah sebenarnya tajuk mana kita berhenti itu. Tajuk dia ada tajuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang mana ya? Saya catat bulan 9, bulan 10, ni tak ada.
Yang ke-9. Tajuk apa tajuknya? Pengabdian. Oh, baru 10 lah Pengabdian 10. Pengabdian 10. Ni. Ni. Cakap besarkan ni. Lain sikit yang punya ni. Pengabdian. Baik, pengabdian ya, bab yang ke-10. Surat ke-9. Pengabdian. Balik semula sebenarnya sepatutnya kata gini. Yang ni, kata ni. Sebelahnya. Ni. Ya sama ya. Bab yang ke-10 ni. Ni 10. Bengkakkan kan duduk ni. Ambil saya punya pen drive. Pen drive. Sekarang. Ini. Mana pesangan dia? Pergi ke my computer. Bila sambil alhamdulillah babit buka. Kita lihat bab pengabdian ya. Baik. Zaman sekarang dinamakan zaman alaf baru. Kita dah mulalah alaf baru ni. Waktu mula-mula masuk tahun 2000 dulu kan, dah mula macam-macam lagu lah dikeluarkan. Ya. Untuk menunjukkan perubahan alaf baru. Abad ke-21. Zaman serba canggih. Zaman sains dan teknologi. Zaman IT. Zaman langit terbuka. Globalisasi. Itu semualah terma-terma yang digunakan untuk menunjukkan tentang pertumbuhan, kemajuan dunia yang semakin pesat, semakin hari semakin pesat, penuh dengan teknologi dan juga ilmu-ilmu moden yang dapat digali oleh manusia. Pergi tutup, pergi kisahnya pendek ni. Jadi kemajuan itu dinamakan dengan pelbagai nama lah untuk menggambarkan betapa ciri-ciri yang kadang-kadang baru mulai ada zaman-zaman ini. Zaman dulu mungkin tak ada. Zaman dulu mungkin kereta pakai diesel, petrol, sekarang kereta dah pakai bateri. Itu menggambarkan satu kecanggihan. Hari ini kita kerja-kerja rumah, dulu ada pembantu rumah, manusia. Sekarang dah ada robot macam-macam. Itu melambangkan perubahan zaman. Perubahan zaman. Demikianlah majunya akal manusia sehingga dapat meneroka angkasa lepas. Ke bulan, ke bintang, ke dasar laut. Manusia kini dapat mencipta alat-alat baru. Seumpama komputer, alat komunikasi, kenderaan yang moden. Semuanya ini hasil penjanaan ilmu dan akan terus maju hingga tingkat yang lebih tinggi lah. Maknanya ilmu akan terus maju. Komputer sekarang ni satu keperluan. Tak kira orang tua, muda, semua dah pakai komputer kan. Sekarang kurangnya kita handphone. Handphone tu komputer kecil lah. Komputer kecil. Mesin basuh kita tu ada komputer dalam tu. Maknanya kita setting nak 5 minit, 10 minit, basuh yang laju ke, basuh cepat. Itu semua adalah komputer yang dah disetkan. Dah dibuat
programming, program dalam tu untuk sekian, untuk 5 kilo, 3 kilo, itu ikut kemampuan kita lah. Microwave, semuanya ada. Itu semuanya melalui komputer yang chip-chip kecil, yang chip-chip kecil. Jadi itu melambangkan bahawa manusia ni semakin hari semakin mencari sesuatu yang memudahkan kerja. Jadi ilmu tu semakin bertambah. Ianya bermula daripada Al-Quran. Ilmu Al-Quran tu dah ceritakan tentang macam mana manusia nanti boleh naik ke bulan, manusia boleh meneroka dalam dasar lautan untuk mencari mutiara-mutiara. Jadi inilah daripada itulah terpancarnya idea-idea manusia, untuk mencari benarkah Al-Quran ini. Macam itulah maknanya bagi orang yang tak beriman ni, banyak orang-orang yang tidak beriman. Madrasah. Ini okey, yang nombor 10. Ya. SMS. Pesan. Ini Mas. Boleh. Ini tak. Dia ada sini, ada apa tu? Tak, yang lama tak panggil tak. Dia sekejap. Ini bukan ni. Okey. Ya. Mari ke depan ada keluar sikit-sikit lah. Ini saya dah buat sikit tentang maksud-maksud tertentu lah. Cuba kita patah balik apa tu makna alah baru. Zaman alah baru merujuk kepada era yang bermula pada tahun 2000, iaitu milenium ketiga. Alah baru sering dikaitkan dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial yang pesat. Okey. Ini maju teknologi, sosial pun makin pesat. Bila sosial pesat tu maknanya lebih sosial lah, lebih berkembang sosial, mudah untuk bersosial. Dulu kita cuba kawal-kawal sosial, terutamanya orang perempuan, anak perempuan, kurang-kurang sosial. Tapi sekarang ni dah macam satu letusan sosial. Mana-mana siapa-siapa boleh berhubung dengan siapa-siapa saja. Ini yang sangat menakutkan pada hari inilah. Dan pembaharuan global dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, budaya, politik, ekonomi lah. Cukup kita lihat nampak sekarang ni. Banyak dah supermarket besar-besar dah gulung tikar. Semua orang sekarang ni ada di rumah. Modal kecil. Office kecil. Tapi perniagaannya cuma buat gedung saja. Dia hantar. Jadi jutawan kejap saja. Kalau kita hari inilah maknanya orang-orang yang buat produk-produk kecantikan ni mudah jadi jutawan. Masing-masing sekarang ni dah nak sosial, nak cantik kan. Nak cantik. Kita nak tengok orang lain kita nak orang lain tengok kita cantik. Jadi kena macam-macam produk. Jadi popular sekarang ni. Akhirnya dah lelaki, perempuan semua nak cantik. Nak tunjukkan yang gah-gah dalam sosial, media sosial. Jadi budaya betul jugalah. Budaya kita dah mungkin dah semakin tenggelam, budaya kita dah jadi macam dah kahwin budaya. Masing-masing boleh terima lah. Pakaian kita dah campur dengan pakaian India, pakaian Cina sikit dah boleh terima dah. Dulu tak. Melayu-Melayu saja kena original Melayu. Macam itulah. Sekarang ni dah boleh menerima perubahan. Dah makin cantik. Yang penting untuk aurah dan cantik. Semua orang boleh terima. Macam itulah keadaan. Politik macam itulah keadaannya. Canggihnya dari canggih menyampaikan maklumat, canggih untuk menggoreng, canggih untuk manipulasi maklumat, canggihnya nak terima maklumat, macam itulah zaman sekarang ni, sehingga tertubuhnya askar cyber. Tak perlu lagi kempen-kempen menggunakan
van ke kampung-kampung lah, tak payah dah sekarang. Masuk via WhatsApp saja, orang kamu baca, oh percaya terus. Itu kita masalah. Jadi dalam masa sama kita kena filter, kena apa? Kena tapis. Dalam masa sama kita, kalau dalam ilmu sains komputer lah, sama-sama kita mencari kemajuan dalam komputer, dalam masa sama juga undang-undang penguasaan agar dihadkan penggunaan ni pun penting juga. Jadi adanya apa tu kata orang tu, tapisan, ada juga larangan yang kena kawal, ada juga etika. Nanti kalau siapa-siapa belajar komputer kat sekolah, anak kita pun akan belajar etika menggunakan internet. Macam kita etika di atas jalan raya kan, itulah menggunakan internet. Kena hati-hati. Jadi kena ada etika. Kalau ada etika, macam-macam akan dimasukkan. Zaman abad ke-21, merujuk kepada selepas tahun 2000 sekarang ni lah. Meliputi ada ini di mana teknologi menjadi tulang belakang. Hari ini kita rata-rata cerita tentang teknologi. Menjadi tulang belakang pada kehidupan manusia. Abad ke-21 juga menyaksikan peningkatan dalam kesedaran ekologi, hak asasi manusia dan interaksi global yang lebih rapat. Ekologi semakin canggih, semakin maju negara, kita mengalami semakin kebobrokan kita punya alam sekitar. Orang nak maju, terpaksalah tebang hutan. Kononnya nak buat kawasan pedestrian, pembangunan. Jadi yang kita dulu rasa selesa kat kampung, sekarang dah tak selesa. Keliling kita dah kilang-kilang. Bila dikilang banyak, mana pekerja ramai. Pekerja ramai tu bukan mempunyai latar belakang berbeza. Jadi pencampurannya sangat-sangat teruk. Antara yang kita nampaklah dekat JB saja, JB satu tempat namanya Plek Lakin ni. Plek apa tu yang kenal lah dulu lah. Tahun 80-an, 90-an tu kan. Masya-Allah, rapat, kes jenayah sangat banyak di situ. Satu bangunan, satu flat je. Jadi sebelah je. Tapi banyak berlakunya tu. Itu antara kesan-kesan. Sebab apa? Masyarakatnya kerja-kerja keliling, balik ke rumah untuk rehat. Jadi tak ada percampuran yang sihat. Tak ada komuniti yang sihat. Tak ada ketua yang cuba mengatur kehidupan dalam komuniti. Jadi masing-masing dengan kerja masing-masing. Itu yang menakutkan. Jadi hari ini kalau kampung kita pun itulah. Bila ada orang lain masuk, kena raihkan. Masuk kampung kita, masuk masyarakat kita. Jangan biarkan seorang-seorang. Nanti membawa virus. Virus. Ini pun dah kampung saya dah kejap lagi. Dah ada tadi dapat surat minta kebenaran untuk mempunyai jalan. Apa nak buat perumahan, celah-celah rumah. Melayu. Ada mak. Itu yang kita takut. Kalau dah buat rumah tu harga dia memang orang kampung tak boleh dapat ni lah. Nak beli lagi lah. Jadi lah. Maknanya satu segi kita untung. Semuanya mudah. Semuanya menyeronokkan. Satu segi kita kalah. Kita ekologi dah tak menentu. Cuaca dah tak menentu sekarang ni. Dulu jumlah 12 saja hujan. Kita dah tahu dah set. Sekarang tak menentu. Kadang hujan, kadang panas. Kejap panas, kejap hujan. Itu semua adalah kesan ekologi. Manusia dah menebang pengawal suhu yang natural, yang semua jadi. Inilah akhirnya terjadi pada hari ini. Panas yang tak menentu. Jadi semua orang terpaksa apa? Beli aircon. Dulu tak payah aircon pun kan. Sekarang setiap orang kena beli aircon. Bila beli aircon, bil naik. Jadi sekadar dengan kemampuan teknologi, kita pun terpaksa membayar lebih teknologi itu untuk keselesaan kita. Dulu selesa juga kan, tapi taklah mahal. Macam itulah. Apa pula itu zaman serba canggih? Bila sebut zaman serba canggih ni, digunakan untuk menggambarkan era di mana teknologi dan inovasi moden memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Peranti pintar, macam inilah kita punya handset. Rumah ada CCTV. Boleh kontrol tempat kerja. Tengok rumah ada apa. Kita boleh kawal semuanya. Automasi, atau automatic, robotik dan AI. Kecerdasan buatan. Menjadi simbol kemajuan yang canggih atau maju pada masa ini. Jadi AI ni pun antara sekarang ni lah. Antara yang baiknya apa? Antara baiknya lah, dia boleh menjawab soalan-soalan yang berunsur Islamik. Maknanya
Kalau orang-orang bukan Islam, dia tanya tentang Islam, dia akan jawab yang betul setakat ni. Setakat ni lah orang tahu jawab yang betul. Kalau bandingkan di antara agama ni, kata agama yang benar ialah Islam juga. Sebab dia agama perpaduan, keselamatan. Itu antara yang baik lah. Maknanya seorang sekarang macam tercabar lah. Yang membangunkan dia orang bukan Islam. Tapi seorang macam makan diri. Makan diri. Soalan-soalan dia dijawab dengan menggunakan kebijaksanaan maklumat seluruh dunia ni, yang orang tak masuk ni, digunakan untuk menjawab semua soalan-soalan yang hebat-hebat. Itu AI. Anak kita sekarang kena belajar AI. Zaman sains dan teknologi ni biasalah, perkataan ni kita sangat biasa. Dulu dah ada lah zaman-zaman Dr. Mahathir dah ada biasa ni. Zaman IT, ini pun dah bermula 10 tahun lepas lah. 15 tahun lepas dah ada zaman IT ni. Orang menggunakan komputer. Dasar langit terbuka. Maksud dia, mana-mana negara nak maju, kena buka pintu untuk orang luar masuk. Ini syarat dia ni. Kalau kita tak boleh maju. Nak maju, terima orang kita masuk. Terima produk kita. Jadi kita tak boleh kita jual saja produk. Kita tak boleh jual kita punya sawit je, tak nak beli barang lain. Tak, kita kena saling beli, import, export. Tapi kita cubalah paling banyak ekspor daripada import. Cuba nak awal. Dasar langit terbuka lah. Globalisasi. Di zaman-zaman Mawi dulu. Global. Maknanya dah sampai sekarang ni. Zaman dunia dah boleh capai di mana-mana penjuru kampung. Dah boleh capai kemajuan dunia. Boleh sama-sama tengok kehebatan kemajuan dunia. Demikianlah dia manusia ni. Bila dah Allah gunakan akal, dah boleh meneroka pemacang ilmu, Allah bagi lagi pengetahuan tu semua untuk kemajuan manusia. Namun itu semuanya masih lagi sedikit lah. Sedikit bandingan dengan ilmu Allah. Kalau kita celupkan tangan kita di tengah lautan, kita naik sampan di tengah laut, kita celupkan tangan kita di tengah laut, kita tengok air titisan di ujung jari itu, itulah ilmu manusia. Semua manusia di situ. Sedikit. Sedangkan ilmu Allah itulah seluas lautan daripada dalam, kedalamannya, lebarnya yang tak terkira, tak diketahui. Wallahu alam, Allah saja tahu. Sikit sangat ilmu manusia. Itu pun kita dah rasa sangat maju. Dah rasa sangat maju. Nak katakan ilmu kemajuan ni, tengok contoh sikitlah dalam syurga. Dalam syurga ni, bila orang tu dijalankan tu, bila ahli syurga, maknanya ni cerita ahli syurga di kalangan awliya-awliya Allah, dijalankan, maknanya orang tu dapat jemputan. Okey, hari ni hari Ahad, jemputan untuk makan dengan siapa? Nabi Adam. Nanti hari Jumaat, hari Khamis dengan Nabi Muhammad. Hari Jumaat bertemu dengan Allah. Maknanya tu pusing-pusingnya. Satu tu maknanya berpuluh ribu tahun. Kecanggihannya, maknanya bila dah jalan semua tu, maka dijalankanlah semua ahli syurga untuk melihat apa-apa. Melihatlah, jalan. Naik unta, selaju, mata memandang. Dia pulang balik semula tempat dia tu dalam masa selepas 70,000 tahun. Sekurang-kurangnya itulah kan. Ribu tahun. Dia balik semula ke manusia, maknanya dididik oleh dia punya bidadari. Maknanya sepanjang tu kecanggihannya, semua itu nikmat. Dengan perkara-perkara yang pelbagai berlaku. Dia punya nak makan apa saja, dapat di tangan apa saja. Bila nampak burung tu terbang, sedapnya burung tu, terus dia datang ke tangan kita, dah masak. Berupa gorengan, berupa yang dah bakar, macam-macam bentuk dia. Makan dan sedap berterusan. Tak akan buang apa-apa. Macam tu. Maknanya perjalanan tu beribu tahun. Itu canggihnya ilmu Allah tu. Penuh dengan kenikmatan. Itu yang kita rasa macam cerita macam kejap, tapi ceritanya ribu-ribu tahun. Itulah maknanya ilmu Allah tu. Sangat-sangat luas. Manusia dalam tu pun pakai pakaian yang 70,000 tebalnya, tapi lebih ringan daripada pakaian pakaian dunia. Kalau bidadari tu pakai pakaian 70,000 lapis, masih lagi nampak betisnya, bayang-bayang betisnya. Jadi gambar dalam kitab lah. Canggihnya. Ilmu Allah lagi canggih. Kita hari ni, sikit saja tu pun dah rasa macam kagum. Kagum. Baik. Sama sikit lagi.
Apabila kemajuan sains dan teknologi bertambah luas dan maju, dalam pada itu jangan lupa kepada Yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui, iaitu Allah. Semuanya itu adalah milik Allah. Sebesar mana pun kemajuan, kemodenan yang kita miliki, itu semuanya anugerah daripada Allah. Bila kita dapat mencipta satu yang baru, jangan kita rasa bangga, aku ni hebat. Tak, itu semuanya Allah, anugerah Allah. Kita usaha, kita mencari, membuat kajian, kaji selidik, macam-macam. Hanya jumpa satu idea, dia kembang-kembangkan, kongsi idea, kembang lagi, dapat satu ilmu yang baru. Hari ini kita dapat motor, elektrik, kereta, elektrik. Apa lagi akan datang? Semuanya gunakan elektrik. Sebenarnya manusia hanya pandai mengadun bahan-bahan yang telah disediakan oleh Allah untuk menjadikan objek walau sebesar biji sawi, sememangnya manusia tidak mampu. Apa yang kita buat inilah, kita adalah adun daripada apa-apa yang kita nampak di sekeliling kita. Idea nak buat kapal terbang, tengok bulan, tengok burung, tengok lalat, tengok benda-benda terbang. Macam mana dia bergerak? Macam mana dia terapung? Jadi dia kajian, dia buat kajian. Lalat macam mana, burung macam mana, lalu kita tiru-tiru. Kita adun idea-idea kawan-kawan, jadilah satu ciptaan. Barulah kita masih mencipta satu bentuk kapal terbang yang peringkat awal sehingga zaman sekarang canggihnya. Itu semua adunan daripada apa yang Allah cipta di keliling kita. Nak kata bijak, kita tak bijak. Sebiji sawi kecil pun kita tak mampu nak buat. Tak mampu nak buat. Sebiji sawi yang maknanya bila kita letak air, dia akan bercambah. Kita boleh buat bentuk macam biji sawi. Letak air, hancur. Tak bercambah kan. Macam itulah keadaan dia. Apakah kemajuan akal manusia terhenti kepada yang dicipta dan yang dilihat saja? Tidakkah manusia hendak memikirkan tentang kemajuan rohani atau jiwa yang tidak pernah merasa puas? Inilah. Bila kita dah lihat kita ni penuh dengan kemajuan, semuanya kita rasa nak canggih. Rumah nak cantik, kereta nak besar, kawan nak ramai, semuanya nak canggih tu lah. Tapi dalam masa sama, tidakkah kita terfikir bahawa rohani kita pun nak kena maju juga. Nak kena canggih juga. Nak kena beri suapan makanan yang berkhasiat untuk kemajuan rohani. Jiwa kita. Kalau tak seimbang, kita akan rosak. Dia seimbang, baru akan seiring kita dapat maju samalah. Dapat menikmati kemajuan dunia. Jiwa kita pun rasa tenang. Sebab apa? Kita sandarkan pada Allah. Jadi itulah dia. Kita kena fikirkan macam mana kita nak mantapkan rohani kita. Inilah dia. Perjumpaan-perjumpaan mingguan kita ni antara satu cara kita untuk mendapatkan kemajuan rohani, kemantapan jiwa. Yang tak pernah rasa puas. Semakin kita rasa nikmat beribadat, makin tak rasa puas. Semakin kita rasa, baca surah Ikhlas 1000 kali. Tak puas, tak sabar tunggu tahun depan. Macam itulah. Maknanya, dia punya kesan itu, maknanya melonjakkan perasaan ingin terus berbakti kepada Allah Ta'ala. Mengapa kamu terus-menerus bertungkus lumus menghambakan ilmu dan akal untuk mencari kemajuan hidup tanpa hentinya? Kenapa kita hari ini mencari ilmu? Banyak fikir untuk cipta kemajuan hidup. Mana hidup ni nak makin mudah lah. Maksudnya mudah. Sekarang masak pun tak payah pakai api lagi dah. Dah tak payah pakai gas lagi dah. Gunakan apa tu panggil, dapur apa tu panggil? Yang gunakan tu saja. Lingkaran tu saja. Microwave ataupun yang kita pegang tak panas. Tapi bila dia bertindak balas dengan dapur dan sesuai, dia akan menggelegakkan api pada tu. Jangan begitu. Janganlah terlampau kita cari semua tu kemajuan hidup tak memikirkan rohani. Berhentilah sejenak dari berfikir, bekerja dan apa juga urusan keduniaan. Berhenti kejap. Ingatlah kepada Allah. Ini pesan kita, Tuan Guru dalam tintanya ni.
Rehatkan akal fikiran dengan sembahyang. Sembahyang rupanya kita rehat sebenarnya. Kalau orang-orang Islam dulu kenal dengan yoga. Yoga tu maksud di antaranya ialah mengosongkan fikiran. Jadi ada ulama kata tak setuju. Kita mana boleh kosongkan fikiran kita, kosong kita. Fikiran kita kena ada Allah. Macam itulah. Kita kosongkan fikiran kita daripada dunia sebenarnya, tapi ingat pada Allah. Disuruh ingat Allah tu sepanjang masa. Jangan ada satu ketika pun fikiran kosong tanpa Allah. Macam itulah. Tapi orang-orang bukan Islam menganggapkan dia akan rasa tenang bila jiwanya kosong kejap. Dia dapat kosongkan semua. Macam tu kosong. Tak boleh. Kita tak boleh. Kita nak tetap ada Allah. Ya. Ingat, rehatkan akal fikiran dengan sembahyang. Sucikan diri dan akui segala nikmat yang telah dikecapi. Sucikan diri, bersihkan diri. Istighfar banyak-banyak. Kalau kita rasa bersalah. Kalau kita rasa baru buat dosa, mana kecil ke besar ke, sucikan diri. Istighfar. Sucikan diri dengan sembahyang dan sembahyang. Akui segala nikmat yang telah dikecapi. Yang kita rasa sepanjang hari ini, semua telah kurniaan Allah kepada kita. Baik makan, minumnya, tempat tidurnya, kita hidup udara yang segarnya, kita dapat pandang nikmatnya, dapat dengar suatu alunan-alunan muzik atau alunan alam yang menyegarkan minda. Itu semuanya adalah nikmat Allah pada kita. Tingkatkan hati nurani dengan selalu memelihara hubungan baik kepada Tuhan. Itulah takwa. Kita disuruh apa? Tingkatkan hati nurani dengan memelihara hubungan baik dengan Allah. Itu takwa. Jadi kita dengan Allah ni jangan pernah putus. Jangan pernah kosong fikiran kita tanpa ada apa kecuali Allah. Okey, macam itulah. Orang yang sebenarnya berakal semakin banyak menghadapi tugas sehari-hari. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak ada masa untuk beribadah. Bila kita ni banyak jawatan, banyak ilmu melalui anugerah-anugerah sijil, ijazah, kedoktoran tu, orang bagi kita kerja-kerja. Jadi bila kita bagi kerja, kita akan sibuk untuk melayani kerana manusia keliling kita untuk kemajuan syarikat ataupun diri. Sehingga kita rasa nak beribadah, tak sempat lah baca Quran, tak sempat lah nak join haujakan ni, yang lama-lama duduk ni, tak sempat. Tak rasa tak sempat, kenapa? Sebab kita lupa. Kita lupa Allah tu sebenarnya memberi kita sedikit kepandaian, kita lupa padanya. Kita lihatlah. Kerana Nabi Sulaiman AS banyak tugasnya jadi raja, namun ia banyak melakukan ibadat kepada Tuhan. Nabi Sulaiman, raja kepada alam. Semua tunduk padanya. Angin tunduk padanya, jin tunduk padanya, semua tunduk padanya. Maknanya tugasnya banyak. Kalau hari ini tugas kita pada manusia saja kan. Ini maknanya pada manusia dan juga pada jin. Semuanya di bawah pemerintahannya. Dia sibuk sangat. Sebenarnya memang sibuk. Tapi kehidupannya banyak beribadat kepada Allah. Walaupun sakit, tidak ada alasan untuk berhenti beribadat. Kerana Nabi Ayub juga sakit kulit yang dahsyat. Tapi ibadatnya semakin kuat kepada Tuhan. Nabi Ayub. Yalah kita kata, itu Nabi, orang pilihan. Betul, tapi Nabi tu macam kita juga. Makan, minum, sakit. Macam kita juga. Perasaannya macam kita juga. Kalau kita rasa kita naik motor pancit, kita tolak tu, aduh penatnya nolak motor satu batu nak ke kedai. Macam itulah perasaannya kalau kita ni sebagai seorang Nabi. Kita terbeban menghadapi karenah manusia yang mengancam nyawanya. Sangat hari-hari berfikir, susah hati. Sama saja situasi, sama saja. Maknanya perasaan mereka dan kita sama. Nabi manusia, kita manusia. Cuma Nabi ni terjamin daripada berbuat buruk. Kita ni tak terjamin. Macam itulah. Tapi perasaan tu ada, sama. Kita lapar, dia pun pernah lapar, sakit, sama-sama sakit. Cuba kita bayangkanlah sendirilah. Tak kala kita menghadapi satu situasi yang sangat mencabar, sakit sangat sampai kita tak boleh nak buat apa, mana tambah sakit. Macam itulah keadaannya. Nabi
Lagi teruk sakit daripada itu. Tapi masih lagi boleh menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Ya. Itu ya, antara contoh-contoh yang paling dekat dengan kita. Ya. Nabi Allah, manusia biasa macam kita juga, namun ketinggian ilmu itu bersama dengan ketinggian imannya. Jadi itulah kita nak belajar hari ini. Macam mana kita nak tingkatkan keimanan kita. Ya. Itulah maksud dia. Maksud pengabdian. Macam mana keadaan kita sekalipun, baik senang, baik tak senang, kita tetap abdikan diri kepada Allah Ta'ala. Baik, itu tajuk yang ke-10. Mari kita pergi tajuk yang seterusnya. Wajib menyembah Allah. Yang mana tadi? Ambil tolong. Hilang balik dah. Yang TV kan? Boleh. Tadi macam boleh. Mana tu? Di situ punya atas. Jumpa. Baiklah saja saja. Dah maaf gangguan kat. Wajib menyembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 26. Yang maksud dia, dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya, itulah dia. Kerja kita yang hakiki ialah untuk beribadah kepada Allah. Lahirnya ke dunia ini semata-mata nanti untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ibadah. Okay. Kalau dalam dunia ni tak ada orang beribadah kepada Allah, sia-sialah Allah jadikan dunia ni. Ya. Takkan Allah jadikan dunia ni hanya untuk musuhnya. Tentu hanya untuk orang-orang yang beriman. Dunia hari ini masih aman. Sebab apa? Sebab masih ada orang beriman. Apabila seorang telah mengaku beriman kepada Allah, belumlah akan bererti iman itu kalau tidak dibuktikan dengan amal yang soleh. Iman maknanya selain daripada kita punya ucapan, takrir kita kena buktikan dengan amal. Hari ini yang boleh dilihat ialah amal. Maknanya dengan tak ada amal itulah itu bukti kita ada iman. Kita tu dengan sembahyang di belakang orang ke, depan orang ke, tak ada orang ke, kita tak sembahyang. Itu maknanya iman. Ya? Jadi kita buktikan. Jadi kalau kata istilah bahasa Melayu, bangun dan buat. Fi'il lah, maknanya fi'il. Bangun dan buat, maknanya kerjakan. Hari ini kerja kita lah, kerjakan perintah Allah. Itu saja yang utama. Ya? Ibadat berarti tunduk. Ibadat. Tunduk, patuh, taat dan kasih dalam melakukan perintah Allah sebagai hasil hati yang percaya kepada Allah dan hari akhirat. Bila kita dah yakin tentang wujudnya yang mencipta kita ni, iaitu Allah Ta'ala,
kita kena tunjukkan rasa syukur padanya, kena tunjukkan rasa keabdian kita ni hamba kepadanya, maka kita kena beribadat. Ibadat tunduk patuh, ya, taat pada Allah, kasih pada Allah, semua perintah Allah. Cuba kita akan buat dengan hati yang turut ikhlas, sebagai tanda kita percaya pada Allah dan hari akhirat. Dua-dua, makna hari akhirat tu antaranya kemuncaknya lah. Sebab kita yakin nanti ada balasan kemudian hari. Orang-orang hari ini yang tak beriman, yang angkuh ni, bukan sahaja kadang-kadang dia tak beriman dengan hari akhirat, tapi ada yang mereka beriman dengan akhirat. Contoh ahli kitab, dia tahu dah memang ada hari kebangkitan nanti, tapi mereka main-mainkan. Orang-orang Yahudi hari inilah yang Israel ini, mereka bukan tak percaya pada Allah, tahu percaya tentang Allah. Mereka mungkin lebih awal kenal kitab daripada kita, tapi mereka main-mainkan Allah. Sedangkan Nabi-Nabi dulu pun dia main-mainkan, apalagi hari ini kita manusia biasa kan. Janji untuk dimungkiri. Cakap saja, lepas tu mungkiri. Itu je dia. Sama-sama janji, janji genjat senjata. Lepas balik saja, tembak dia. Macam itulah. Maknanya mencipta janji untuk dimungkiri. Memang tu niat dia. Hati yang telah bersih dari pengaruh duniawi akan tercetus perasaan tulus ikhlas, tawakal dan doa. Ya. Jadi kalau kita letakkan dunia di tangan kita ni, maknanya cangkingan kita ni, maknanya sementara kita pakai untuk bekalan saja, kita akan selamat insya-Allah. Maknanya kita tak ada dunia dalam hati kita ni. Kita semua yakin semua yang ada milik pada kita ni adalah sementara. Ya, semuanya Allah bagi pinjam kita. Kita yakin semua tu. Baik rumah, baik isteri, baik anak, baik harta. Ya, milik Allah semua tu. Ya. Tapi kita masih lagi rasa macam sayang sangat dengan harta kita. Sayang sangat dengan keluarga kita. Sayang sangat dengan apa saja yang Allah anugerah kepada kita. Ya. Sayang tu tak salah. Ya. Sayang tak salah. Tapi jangan sampai dia mendominasi hati kita sehingga kita lupa kehidupan akhirat. Jadi kita kena bawa dunia ni dengan cara tulus ikhlas, tawakal dan doa. Tawakal, serah diri pada Allah. Dan doa tu penting sangat. Kemudian disuburkan lagi dengan istiqamah melakukan ibadat kepada Allah. Jadi untuk suburkan perasaan ikhlas, tawakal, doa tu, taat, tunduk, patuh perintah pada Allah tu, sayang pada Allah tu, istiqamahlah dengan melakukan ibadat yang sekecil-kecil hingga yang sebesar-besarnya. Yang wajib tu tetap wajib, terus menerus. Jangan sesekali dibuat. Maknanya cantikkan lagi dengan buat pada masanya, waktu yang paling afdal, tempat yang paling afdal, dengan siapa kita paling afdal, berjemaah macam tu semayang lah. Macam itulah maknanya yang terbaik. Yang sunat-sunat tu kita iringilah. Iring terus buat. Apabila istiqamah, ibadat telah menjunam kuat di dalam hati, satu getaran perasaan kasih kepada Tuhan akan timbul. Maka bermulalah makrifat kepada Tuhan. Bila dah yakin pada Allah, maknanya kita dah memang bulat-bulat, kita solok sangat beribadah kepada Allah ni, tumpahkan taksir pada Allah ni, dan hati kita ni hanya untuk beribadah kepada Allah ni, maka akan timbullah satu getaran perasaan. Dia sebut perkataan getaran ni, getar sikit, maknanya dia taklah nampak sangat, dia getaran, maknanya hanya boleh dirasai oleh sesuatu yang istimewa. Alat istimewa, apa alat dia? Iman tu yang akan saya getaran. Wah, so nikmatnya macam tu lah. Dapat beribadat, dapat buat baik, nikmatnya dalam hati tu, getaran. Itu mungkin satu kata-kata yang cuba Tuan Guru sebutkan pada kita lah. Nak gambarkan perasaan itu akan tumbuh dalam hatinya kita ni, bila kita ni bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah dengan ikhlas. Lalu timbullah bermula makrifat kepada Tuhan, barulah kenal Allah. Kenal apa? Kenal Allah. Ya, siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Allah. Maknanya daripada kemudian datang, kita datang daripada Allah. Untuk apa datang? Untuk daripada Allah. Macam itulah. Maknanya dah tahu kita tugas kita, maka kenallah Tuhan. Maknanya tujuan hidup kita ni semata-mata
mengabdikan diri kepada Allahu Rabbul Jalil. Ya. Pokok pertama telah mengerjakan. Pokok pertama ialah mengerjakan sembahyang. Kalau ibadah sembahyang dapat dilakukan dengan khusyuk, sedar, ikhlas dan istiqamah, maka ibadat yang lain mudah dilakukan. Ya. Antara soalan pertama dalam kubur itulah dia, sembahyang. Ya. Antara penentuan untuk kita nak ke syurga itu mudah ataupun susah, dia tengok sembahyang. Sembahyang, bila sembahyang itu bagus, maka yang ekor dia semuanya akan yang bagus. Sebabnya kita kena disuruh latih anak kita 10 tahun tu dah terus sembahyang. Ya. Rotan kalau tak nak. Ya, macam itulah. Masa dia tu dah. Islam dah mengajar sejak dari awal supaya sedar tentang sembahyang. Sembahyang tu bagi kita yang biasa-biasa ni, mudahnya. Kejap aja pun. Tapi bagi yang tak pernah buat, susah sangat. Amat susah. Bagi dia nak angkat sembahyang tu susahnya. Nak berpakaian yang sempurna untuk sembahyang susahnya. Maka susah. Ya? Jadi kita ni rasa beruntung. Kita dah hidup dalam bi'ah agama. Dalam iklim agama. Ya, negara Johor dah ada sekolah agama sejak dia bertambah 20-an, 60-an lagi. Ya, silibusnya baik-baik saja. Dah terbiasa dengan sembahyang. Dengan baca-baca sembahyang. Ya. Tapi kadang-kadang nak bawa dalam hati kita kadang susah juga. Ya. Anak kita cukuplah walaupun kita bagi ilmu, bagi pendidikan. Dia tahu sembahyang yang hebat. Tapi bila balik rumah, lalu lewat bangun subuh. Kenapa? Nak tidur. 6:30. Kita kejut baru kita bangun. Ini ke Kak sama? Tak, sama Abah tak nyembah. Sama kita okey bah, pukul 5 dah bangun. Boleh. Tapi kat rumah tak boleh. Itu masalah dia. Itu maknanya kita nampak. Maknanya belum betul-betul mantap dari dirinya. Itu kita rasa dululah zaman kita budak-budak macam tu juga kan. Khusyuk tu susah. Tapi cukup buat. Tak dapat, buat lagi. Bila kita hayal, tarik semula fikiran kita. Jadi kita sembahyang ni sebenarnya makruh kita tutup mata. Makruh tutup mata rupanya. Memang dah tahu itu kan, lama. Antaranya, saat sembahyang lah, kita pandang tempat sujud. Bila pandang tempat sujud tu mana pandang? Pandang tu satu titik. Jangan titik berubah-ubah. Ini saya dengar ni. Titik saja. Maknanya kita pada titik tu baca pesan. Kalau kita mata klip, titik tu juga. Masa rukuk, titik tu juga. Masa iktidak, titik tu juga. Masa sujud, buka mata pada titik tu. Mana jangan pejam mata. Buka maknanya kita akan pandang tempat sujud dengan keadaan macam mata tu. Macam kabur sikit. Itu sebenarnya satu latihan untuk mata ni. Kata ni. Ya. Dalam ceramah tu. Kata 40 hari dibuat macam tu, InsyaAllah penyakit rabun hilang kata. Dia kata, maknanya tu terus buka mata, dekat, jauh. Ni gitu. Itu sebabnya kita fokus pada satu titik, maknanya lama-lama kita akan lupa keliling. Maknanya kita nampak dalam satu titik saja tu. Macam itulah. Ini kita masa berlatih memanglah kita tahu titik, nampak pergerakan orang kiri kanan, pergerakan kan, orang nampak rukuk. Tak apa, mula-mula buat lama-lama dapat. Ini pun susah juga sebenarnya, Kadang-kadang terpaksa pecah kejap, celik balik semula. Sudah. Kadang kita rasa pejam mata tu macam boleh khusyuk kan. Tapi yang sunatnya kita pandang, maknanya kita sedar. Khusyuk, sedar. Kita sedar sembahyang. Tumpukan pada bacaan, tumpukan pada perbuatan, tumpukan pada hati kita. Ikhlas dan istiqamah. Maka ibadat yang lain mudah dilakukan. Solat ni susah sebenarnya. Susah nak khusyuk. Buatnya senang. Tapi khusyuknya susah. Itulah kita ni. Tahap orang-orang awam. Jadi kita kena berlatih. Berlatih supaya jadi mahir. Macam kita naik basikal dulu kan. Siap menaik jatuh-jatuh kan. Lama-lama mahir. Kita macam itulah tahap sembahyang. Mula-mula tak khusyuk. Gangguan saja. Orang berbual pun kita terganggu. Sekarang bila kita khusyuk, orang berbual kita tak kisah. Macam tu, tak kisah sangat. Di dalam sembahyang ada kalimah thayyibah. Antaranya takbir. Allahu Akbar. Kalimah thayyibah, kalimah yang baik, yang mulia-mulia ni. Zikrullah. Ada tahmid.
Alhamdulillah, ada tasbih, subhanallah, ada syahadah dan salawat ke atas Nabi. Kalimah thayyibah ini dapat membina kekuatan iman. Segala apa yang kita baca tu yang Allah dah tunjukkan kepada kita, perbuatan mana, bacaan apa, itu semuanya ada hikmah-hikmah tersendiri. Itu dapat membina kekuatan iman kita. Batinnya iman, zahirnya Islam. Luar kita orang Islam, dalam diri orang Islam yang beriman. Mulanya percaya bahawa Tuhan Maha Kuasa. Dia sendiri yang menjadikan seluruh alam ini. Dia juga akan mengadakan pembalasan di hari akhirat. Segala amalan akan dihitung. Bila perasaan demikian telah tumbuh dengan kuat, akan mengerjakan pula syariat Islam dan menjauhi larangan. Jadilah orang Islam yang sempurna. Melalui latihan-latihan ibadah, terutamanya solat, zikir ni yang kita buat hari-hari ni, melalui perbuatan hari-hari ni, satu tempat khas, satu pakaian khas, satu wuduk yang khas-khas untuk kita sembahyang. Maknanya, lama-lama kita dah terbiasa dengan perbuatan khas ini, semata-mata untuk beribadah kepada Allah, akhirnya akan tumbuh perasaan untuk mengerjakan pula syariat Islam. Maknanya apa-apa saja yang Allah suruh, dia akan berkebun ni. Hajinya, zakatnya, sedekahnya, puasanya, buat baiknya, semua tu semua akan datang kemudian. Datang, mengiringi. Dan kita akan rasa seronok untuk berbuat kebaikan. Percayalah. Saya yakinlah, tuan-tuan semua pun rasa seronok untuk buat kebaikan. Maknanya bukan beribadat seorang-seorang, maknanya tolong orang, gembira kan. Kita dah pergi makan kawan makan so sedapnya kita gembira kan. Kita punya jamuan pun tak pernah putus. Dia sponsor saja kan. Maknanya seronok. Seronok nampak menikmati orang makan yang kita belanja makan. Antara sedekah yang paling baik itulah dia. Makan, menjamu orang tu baik sangat. Sebab apa? Dia terus menjadi darah daging tu. Darah daging tu kita dapat fungsi lah. Darah daging dia membuat tenaga dia buat sembahyang. Kita yang bagi makan, kita dapat habuan sama. Itulah kelebihan jamuan ni. Untunglah bagi mereka yang pandai masak. Pandai masak, menjamu orang saja. Seronok. Akhirnya, bila semua tu dapat dibuat dengan baik dan seronok, larangannya pun dapat dijauhi dengan seronok, okey, dah tak ada masalah nak jauh larangan ni, jadilah orang Islam yang sempurna. Iman dan Islam tidak dapat dipisahkan. Ibarat akar dengan pokok. Saling kait-mengait antara satu dengan yang lain. Akar yang baik, pokok akan mengeluarkan buah yang tidak putus-putus. Demikian pula kalau hati manusia kuat imannya kepada Tuhan, akan mempengaruh kepada sikap hidup, pandangan hidup, dan kemahuannya menjurus kepada kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup untuk dirinya dan manusia sejagat. Kalau kita lihatlah perumpamaan yang begini lah. Pokok hari ni, pokok. Hari ni kita manusia dah boleh buat macam-macam jenis baju. Baju macam baju, tak tahu panggil baju, raja baja ke, raja penggalak buah ke. Kita amaskan satu baldi siram kat pokok tu akan berbuah. Maknanya dengan mudah sangat dia boleh merangsang tumbuhan tu untuk makan buah. Padahal dah bertahun-tahun tak buah. Tapi dengan sebab formula-formula yang Allah bagi melalui idea ni, mencipta satu ramuan baja pada pokok tu boleh berbuah. Macam tu keadaannya kita ni. Kalau kita tak mampu menguatkan iman kita dengan amalan-amalan yang sikit-sikit sehingga menguatkan amalan kita punya iman, maka yang lahir daripada tubuh badan kita semuanya yang indah-indah. Percakapan kita indah, perbuatan perlakuan kita indah, adab kita indah, niat kita indah. Semua orang kita tanggap baik sebelaka, semua tu baik belaka. Maknanya kita tak ada su'zon, maknanya tak ada pada su'zon, maknanya khusuzon saja. Maknanya sangka baik saja tu yang baik. Macam dah keadaannya perumpamaan kita dengan pokok. Jadi kita kena jirus diri kita. Pokok kena jirus, kita kena baja dengan amalan-amalan Islam. Jadi
sejahtera hidup kita, selamat dunia akhirat insya-Allah. Ya. Bila kita selamat, kita akan orang lain pun bersama kita pun selamat. Maknanya kalau kita berkawan dengan orang baik-baik, kita akan baik. Kita berkawan dengan orang jahat, tak selamat kita akan ikut jadi jahat, tentulah perumpamaannya. Ya. Kita ambil 10 minit lagi, 10 minit lagi, sejam. Ibadah. Bagian ibadah, kita lihat. Ya. Sebagai manusia yang berakal dan menggunakan akal dengan melihat kejadian alam, dapatlah difahami bahawa semua isi dunia ini adalah untuk faedah manusia. Kerana itu manusia disuruh menyembah Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa'budullah, dan sembahlah akan Tuhan kamu. Ya. Jadi semua yang kita lihat di keliling kita ni sebenarnya Allah jadikan untuk kita. Jadi untuk kita. Kambing, lembu hidup untuk kita gunakan. Jadi kita kena tengoklah, bukan milik kita, tak boleh kita gunakan. Kita gunakan yang disembelih lah, kita beli kan. Maknanya untuk kita semua ni. Tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan, jadikan sayur ulam-ulaman kita. Tumbuh-tumbuhan yang tak boleh kita makan terus, tapi kita jadikan dia sebagai herba untuk kita minum. Itu sebenarnya untuk kita. Ya? Baik yang depan mata, yang di jauh sana, semuanya adalah untuk kita semuanya. Ya? Allah cipta untuk kita. Dalam Islam, ibadat terbagi dua ibadat, khusus dan ibadat umum. Ada khusus dan umum. Ibadat khusus, contohnya sembahyang, puasa, zakat dan haji. Itu yang wajib lah, yang kita kena buat hukum Islam tu. Ibadat umum, segala perkara yang baik umum. Yang baik aja, itu baik ibadat. Berdakwah, mengajar, berbakti kepada kedua ibu bapa. Berniaga, bertani, bersawah ladang, mencari nafkah untuk anak dan isteri, membelanjakan harta untuk pelajaran anak, menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Semua itu ibadah umum yang zahir. Umum. Apa saja yang dilihat manusia dibuat tu bagus, itulah ibadat. Di sisi Allah lagi bagus. Kita sekarang ni kadang-kadang nak buat tu pun tengok manusia setuju tak setuju. Pasti kalau manusia setuju, betul baiklah. Kalau amal-amal tak setuju, memang tak baiklah. Ada pula ibadat umum yang batin seperti taubat, selawat, zikir, membaca Al-Quran dan doa. Tu maknanya ibadat-ibadat umum yang batin yang kita buat ni lah. Kita rasa yang zahir ni kita dah buat. Semua dah melalui inilah. Dah peringkat kita dah masuk pencen. Saya pun dah pencen, baru pencen. Daripada memang bekerja tu, kita semua adalah ibadat umum. Bekerja mencari nafkah. Dan masa sama, kita cari ibadat umum yang batin. Join beri haujakan, join kelas Al-Quran, join majlis selawat. Itu semuanya untuk kekuatan batin kita. Jadi kita tak boleh tinggalkan. Maknanya dua-dua kita ada. Guna membuat ibadat umum yang batin untuk lebih merangsang melakukan ibadat yang lain. Jadi bacaan-bacaan yang kita lazimi, kita kumpul 1,000, 10,000 tu sebenarnya itu adalah perangsang kepada kita buat ibadah yang lain. Dalam diam-diam, itulah dia perangsang dalaman. Macam baja lah. Kita nampak pokok tu tak pernah ditrim pun, tak pernah dicantas pun, tapi dia buah. Rupa-rupanya orang tu dia siram baja malam-malam, siram baja yang mahal punya lah, kualiti. Jadi dia buah saja. Orang kata mabuk daun, tapi mabuk daun tetap buahnya lebat juga. Tak apa. Ada baja yang umum, yang batin. Macam itulah kita. Kita ada baca Quran, senyap di rumah, kita zikir, simpan senyap kat rumah. Itulah dia. Yang merangsang untuk kita buat kerja yang baik-baik, yang umum yang lain. Agar hati menjadi tenteram, jauh dari gangguan syaitan dan menguatkan ingatan. Jadi tenteram. Baca Quran, tenteram hatinya. Berzikir, tenteram. Bila tenteram ni jauh daripada gangguan syaitan. Dekat pak saya pun, bekas pak kerja ni, ada je kes-kes yang isteri kan.
Kadang-kadang tak ada benda pun. Ada yang nakal-nakal tak kena, tapi okey, bila cek-cek, itulah maknanya jiwanya kosong. Tak tentram. Tak tentram. Mungkin tak ada ibadat umum yang batin. Dia yang zahir saja dia buat. Yang batin dia kurang. Inilah dia, macam jiwa kosong. Bila terkejut sikit, dah mula meracau. Kesian. Kesian, maknanya balik rumah, sihat. Habis tu balik, stres, tak boleh belajar. Yang macam-macam adik pula. Nak terjun lagi, bangunan lah, macam-macam. Maka tiap-tiap suatu ada tanda. Apa tandanya amal ibadat diterima Tuhan? Tentunya tidak lagi melakukan perbuatan pekerjaan keji dan mungkar. Tidak mencuri, tidak rasuah, tidak zalim, tidak derhaka kepada ibu bapa. Ini antara petanda-petanda orang tu rasa dia dah dapat mencegah dirinya daripada berbuat mungkar. Iaitu ibadat-ibadat yang umum dan khusus ni. Itu tanda-tandanya ibadahnya Allah dah terima. Dia rasa macam nak buat benda yang lara ni, mazir lah, masa waktu lah. Dia rasa mazir sangat. Dapatlah menghindari pekerjaan-pekerjaan yang hari ni, yang bersifat apa? Jenayah kola biru, macam-macam. Jenayah kola putih. Macam inilah dia. Rasuah. Siapa-siapa sekarang ni dah mula terbabit dengan rasuah. Bukan saja orang-orang atasan, orang bawahan pun dah mula yang terjabat dengan rasuah. Bahkan badan penjagaan rasuah sendiri, PPR pun sendiri pun ada pegawainya kena tangkap juga rasuah. Susah. Susah. Beribadat kepada Allah adalah dengan ikhlas, tidak bercampur syirik. Jadi kita menyembah Allah itu semata-mata Allah, kerana Allah. Tidak bercampur syirik. Maknanya tak ada kita nak tunjuk perasaan riak-riak ni. Maknanya itu syirik khafi. Syirik yang terlindung. Kita semata-mata ikhlas kepada Allah. Kalau kita nak tunjuk-tunjuk tu maksudnya belum ikhlas lagi. Dan itulah kita rasa sendiri rasa. Bila kat masjid rasa nak sembahyang sunat, sebenarnya. Bila kat rumah ni nak sembahyang sunat, alamak, geraknya. Tu. Sakit lagi jiwa kita ni. Saya sendirilah macam mana. Sakit lagi jiwa ni. Maknanya kat rumah ni macam godaan. Ada TV-nya, ada makanannya. Nantilah. Macam beratnya. Macam berat nak buat. Okey. Saya tunjuk sikit ni. Oleh sebabnya kita ambil tunjuk ni lah. Yang sunat itu untung. Nanti cerita sunat. Yang sunat itu untung. Maknanya kalau kita niaga tu dapat untung lah. Dia sunat ni kita buat ni. Maknanya wajib je kita buat, sunat kita dapat. Sembahyang fardu adalah modal. Manakala sembahyang sunat untungnya. Sembahyang sunat rawatib sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu mengerjakan sembahyang sunat sebelum dan sesudah sembahyang fardu. Sebab ia dianjurkan kerana sembahyang rawatib dan sunat dapat menampal sembahyang fardu yang tidak sempurna. Itu gunanya. Sembahyang sunat rawatib. Kalau dulu kita zaman budak-budak kat asrama, kita hanya buat apa? Yang muakkadah saja. Yang ghairul muakkadah, yang tak muakkad, tak payah buatlah. Tak muakkadah. Tapi hari ini kita dah mula digembar-gemburkan. Dah orang ulama dah mula kaji kitab-kitab yang lebih mendalam. Sesungguhnya yang muakkad kita buat ini bahagian, dapat ni bahagian, yang tak muakkad pun dapat besar ni bahagian. Soalan macam, kalau yang tak muakkad kita buat pun dapat bahagian seisi dunia dan ni, maknanya keuntungannya, apalagi yang muakkad. Kita dapat bandingan. Macam tu rupanya. Lepas ni, yang muakkadah jangan tinggal. Dah macam sunat biasa, dah macam wajib bagi orang biasa. Itulah. Jadi, sembahyang kita ni Allah bagi lagi peluang untuk tampal. Bukannya qada. Sembahyang dah buat tu, kita tak boleh qada. Tak boleh. Maknanya kita sembahyang hanya sekali saja yang wajib. Bila ada kekurangan, kita tampal dengan sembahyang sunat. Kalau terdapat sembahyang fardu suatu kekurangan disebabkan tidak khusyuk, mata menoleh ke kanan dan ke kiri, tangan menggaru-garu, maka sembahyang sunatlah yang akan menampal kekurangan itu. Jadi antara sifat orang tu tak khusyuk, yang kita sebut adalah dia ni gerak badan, tangannya enggak. Bila sembahyang saja nak mula garu. Ginilah. Tak sembahyang tak garu pun. Bismillah, Allahu Akbar.
Kita lihat hari ni kan, kita mazhab Syafi'i ni, kalau kita gerak lebih 3 kali kita batal. Jadi saya dulu pernah diajar, macam mana kalau kita rasa gatal kat kepala ni, nak macam mana garu atau pergi tangan, kita buat tapak ni, garu ni, banyak kali. Maknanya selamat, maknanya tak bergerakkan. Ini pergerakan yang besar. Kalau kita gerak ni, 1, 2, 3, batal. Yang ni tak apa. Dan sekarang tengok macam, alamak itu. Dia macam, mudahnya sembahyang ni, kata, gerak-gerak. Tak boleh ikut mazhab lain, tak boleh. Kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Maknanya elak kena bergerak-gerak. Yang boleh gerak-gerak banyaknya, dia ada. Tu naik nafas, perut, tu naik tak apa, mata klik-klik tak apa. Itu bukan yang kecil, dimaafkan, tak ada masalah. Maknanya nak kena belajar juga macam nak garu. 10 kali tak apa. Tapi jangan berat ni, jangan gerak. Agak gerak ni, batal. Ini batal. Kadang-kadang kita tak merasakan bahawa itu batal. Itu kita dah takut. Kita dah gerak. Tak batal lah. Tak batal kan? Kita rasa tak batal. Padahal batal. Itu yang kita tidak peka dengan perbuatan-perbuatan dalam sembahyang. Pergerakan yang melebihi 3 kali, yang besar tu, membatalkan sembahyang. Mata kiri kanan tu makruh hukumnya. Dada berpaling, kalau tak cepat boleh, cepat-cepat ke anak kilat semula, makan batal. Orang tersenggol cepat balik semula. Macam itulah maknanya kita cuba kekalkan dada kita. Kadang-kadang kita tahiyat akhir, kaki sakit kan? Badan tu macam teralih sikit. Jadi kita tetapkan gitu. Badan tetapkan pada kiblat. Walaupun kita punya pinggang dah ngadap sana kan, kaki kita sakit kan, kita nak lawan, jadi dada tu mesti ngadap kiblat. Tu lawan lah sekejap. Okey. Mengikut sebuah riwayat mengatakan bahawa perkara yang pertama dihitung ke atas seorang hamba pada hari kiamat ialah sembahyangnya. Kalau didapati sembahyang fardu kurang, akan dicari sembahyang sunat untuk menampal sembahyang fardu yang kurang. Nabi dah beritahulah kita. Maknanya itulah kita punya ukuran sembahyang kita ni. Nak dapat perfect 100% pun tak sukar. Kita ni selalu digoda dengan tidak khusyuk. Apa yang berlaku di setengah masjid dan surau biasanya sembahyang isyak tidak mengerjakan sembahyang sunat qabliyah. Inilah kita ini. Dapat semat. Kita teruskan pengajian. Saya masih boleh buat qada. Kita boleh qada. Siapa-siapa yang nak mengekalkan sembahyang rawatib dia, walaupun baik sunat muakkadah ataupun ghairu muakkadah, tak buat, boleh diqada, tak ada masalah. Ini disebabkan guru takmir masjid yang mengajar pada malam itu melewati fardu isyak. Macam ini kita tinggalkan sembahyang rawatib sebelum isyak. Hal seperti ini tidak boleh dibiasakan. Tak boleh dibiasakan. Jangan selalu buat. Mengajar generasi muda terbiasa tidak melakukan sembahyang rawatib. Jadi benda ni tak ada budak-budak Semua tu kalau budak-budak kat masjid-masjid tu tengok tak sembahyang pun lagi, dia pun ikut tak sembahyang. Takkan sunat. Untuk mencari keuntungan besar, ini perangan terakhir. Untuk mencari keuntungan besar, ingin martabat iman meningkat, agar dikasihi Allah, maka kerjakan sunat rawatib. Rawatib yang mengiringi sembahyang 5 waktu ni. Kerjakan sunat-sunat yang lain, sembahyang duha, tahajud, hajat, istiharah, tasbih dan witir. Kalau ni ikut sembahyang sunat maghrib tu, biasa maghrib, sembahyang sunat ba'diyah maghrib, sembahyang sunat awabin, sembahyang sunat izul iman, sembahyang istiharah, macam itulah. Baru sembahyang isyak macam tu. Banyak ada dia punya rentetan-rentetan tu. Kalau dapat buat semua itu, alhamdulillah, hebatnya. Dalam 2 minggu lepas lah, kita punya tuan guru kita Syahrudin, dalam kita baca usul fiqh tu kan, maknanya meninggalkan sembahyang yang ini lah sebenarnya, duha ke tahajud ke hajat tu, sesuatu lain tu, salah macam satu perbuatan yang apa tu, yang tercela je tu, yang tercela. Alamak, tercela punya. Tercela bagi makna bagi orang-orang yang inilah, kalau kita betul nak jadi membuat pengabdian kepada Allah ni, makna benda-benda ni tak boleh tinggalkan rupanya. Maknanya satu bulan cela. Dan usul fiqh sebut yang minggu lepas ingat lagi.
Sebab tercelup. Tercelup. Sama kita, rasa penat tak buat. Bila kita lapang buat kan. Kita tak istiqamah. Saya yakin Tuhan istiqamah lah. Tuhan istiqamah. Allah kita semua diberi Allah kekuatan untuk kita mengerjakan semua yang baik-baik. Apatah lagi yang wajib. Yang sunat pun kita nak buat. InsyaAllah sekadar itu saja untuk malam ini. Sejam cukup. Segala yang baik tu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang kurang lemah penerangan tu, saya sendiri lemah. Saya mohon ampun dan maaf lah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada tajuk yang datang, iaitu tentang sembahyang khusyuk, asas utama kejayaan, insyaAllah. Aku li qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.